dan selamat menonton. Anda bertemankan saya Fiza Frizi di mana saya akan menjadi hos anda sepanjang PAN Magala 2022 berlangsung. Pejam cilik, kita dah masuk minggu kedua. Minggu pertama saya dah excited. Minggu kedua ni lagi bertambah keterujaannya. Sebab apa? Saya dah tak sabar-sabar dah untuk kita mengorek rahsia dan juga tips keibubapaan di mana sedikit sebanyak perkongsian daripada penerima-penerima anugerah sepanjang PAN Magala 2022 berlangsung ni kita boleh jadikan sebagai iktibar dan juga manfaat inspirasi kita bersama. Yalah, dalam kita membesarkan anak-anak, kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita, kan? Jadi mesti anda dah tak sabar dah nak tahu siapakah best papa millennial untuk hari ini. Duk teka sana. Bukan. Duk teka sini. Ya ke? Tak payah berteka-teki lagi. Sebelum saya umumkan siapakah penerima untuk best papa millennial pada hari ini, saya kalau boleh nak minta lah anda semua tekanlah butang like tu. Tekan butang gelap. Lepas tu kita butang share. Yang paling penting adalah anda subscribe untuk YouTube Majalah PAN Mak supaya ramai-ramai boleh tahu apakah di antara video terbaru daripada PAN Mak. Baiklah, tanpa kita berteka-teki lagi, sekarang ini saya ingin mengumumkan penerima anugerah PAN Magala 2022 Best Papa Millennial. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Emma kerana memberikan saya anugerah Best Papa Millennial untuk 2022. Semoga Pak Emma terus berkongsi maklumat-maklumat terutamanya info kesihatan untuk ibu bapa. Untuk menjadi ibu bapa yang hebat, kita sepatutnya bekerjasama dengan anak. Bukan kita memberi arahan atau apa-apa menyuruhnya membuat apa-apa. Kita kena memahami mereka dan bekerjasama dengan mereka. Beliau adalah seorang doktor. Beliau adalah papa kepada 2 orang cahaya mata perempuan. Beliau adalah seorang yang suka menggunakan hashtag tenek share. Inilah dia Best Papa Millennial iaitu Dr. Izar Anwar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Fiza. Terima kasih kerana menjemput saya dan terima kasih juga kepada Pak Emma kerana sudi memberi anugerah Best Papa Millennial untuk tahun 2022. Baiklah. Dr. Iza selalunya kita nampak dengan hashtag Dr. Iza Share. Kalau kita ikutkan bahawa banyak sebenarnya tips keibubapaan dan juga tips rawatan lagi-lagi apabila kita bercakap mengenai kesihatan anak-anak. Sebab kita tahu bahawa anak-anak memang cukup sensitif. Lagi-lagi dalam organ dalaman dan juga kita sebagai ibu bapa memang cukup particular berkenaan dengan anak-anak. Kita nak tanyalah dengan Dr. Iza. Tengah busy dengan dekat klinik ni, ramai tak pasien yang datang dekat Dr. Iza sekarang ni? Pasien dari dulu sampai sekarang ramai. Cuma penyakit tu yang berubah-ubah. Dulu kita dengan COVID dan sekarang kita pula dengan HFMD kan. Dengan kes yang sekarang meningkat di Malaysia dan juga denggi. So, buat macam mana kan? Kita doakanlah untuk semua anak-anak kita di Malaysia ni. Semoga semua sihat. Baik. Dan kepada anda semua yang tengah menyaksikan PAN Magala 2022 ni, kita nak bagi tahu jugalah. Anda dah seronok tengok Dr. Iza, kita nak bagi tahu jugalah kita ada berita baik kepada semua penonton kita di mana live PAN Magala ni, kita nak bagi peluang untuk anda memenangi hadiah istimewa bernilai RM100 daripada Pak Emma. Cara dia cukup mudah. Anda hanya perlu like, share dan juga komen PAN Magala 2022. Itu saja. Pemenang bertuah akan dipilih oleh pihak Pak Emma setiap hari. Dan kalau kita dengarkan bahawa dalam keadaan sekarang ni Dr. Iza, kita risau anak-anak kita ni sebelum ni COVID. Lepas tu pula dengan HFMD. Lepas tu pula dengan denggi. Bagi Dr. Iza sendiri, apabila anda bergelar seorang doktor dan pada masa yang sama adalah ayah kepada 2 orang cahaya mata, orang cakap tak apalah dia anak doktor. Kalau anak-anak sakit nanti papa dia ada untuk tengok. Betul ke doktor? Ataupun doktor sendiri pernah rasa susah hati seperti bapa ataupun ibu-ibu yang lain? Silakan doktor. Okey, untuk soalan tu sebenarnya sebagai seorang doktor kita dilatih untuk tak panik kalau kita tengok pesakit. Tapi kalau macam hari tu family saya kena COVID tau. So, wah saya kena COVID.
So saya automatik risau untuk wife saya dan extra risau untuk anak-anak saya, dua orang tu, sebab mereka belum ada dapat vaksin lagi. So jadi panik lah sebab kalau boleh saya tak minit nak tengok suhu diorang, nak check blood pressure, tapi tak perlu pun. So sebab bapa kan, so dia extra protektif untuk anak-anak. Takutlah, tapi alhamdulillah kita orang semua selamatlah daripada COVID. Semua dah sembuh. Baik. Kalau macam Dr. Iza sendiri kan, apa sebenarnya yang Dr. Iza amalkan lagi-lagi untuk kesihatan anak-anak? Mungkin daripada segi penjagaan untuk vaksin dan sebagainya. Apatah lagi daripada segi pemakanan. Tak boleh makan itu, tak boleh makan ni. Suplemen untuk anak-anak kena ada probiotik, kena ada prebiotik. Mungkin Dr. Iza boleh kongsikan bersama dengan kami. Silakan. So untuk kanak-kanak, macam yang Fiza cakap tadi, yang pertama sekali vaksinasi lah, ikut umur, ikut bulan yang sepatutnya. Ambil lah bukan saja vaksin untuk COVID, tapi vaksin yang dari awal kelahiran itu. Lepas tu yang penting, yang basicnya ialah pemakanan yang seimbang. Bukan saja makan sebanyak mungkin, tapi makan tu kena ikut dia punya nutrien yang atau gizi yang seimbang. Dan jangan lupa untuk melatih anak-anak untuk bersenam atau keluar peluh atau bermain dan bersosial dengan kita juga. Spend time atau luangkan masa kita sebanyak mungkin dengan anak-anak. Sementara kita boleh, nanti dia dah besar, tak nak main dah dengan kita kan. So kita ambil masa kan, kita ambil masa yang sebanyak mungkin untuk luangkan masa dengan diorang. Tapi bila cakap pasal luang masa, Dr. Iza seorang doktor busy. Lepas tu pula isteri doktor juga adalah seorang selebriti terkenal iaitu Umi Nazira. Macam mana sebenarnya Dr. Iza dan juga Umi mengambil peruntukan masa untuk Aira Anissa dengan Aisyah Arsia? Adakah untuk Sabtu kita kena spend time sama, untuk hari Ahad kita spend time sama, ataupun Dr. Iza ada peruntukan masing-masing? Silakan doktor. Oh, bagus Fiza sebut nama anak-anak saya tak terbelit lidah tu. Oh, selalu orang susah nak sebut. Okey, bagi saya lah, kita dengan anak yang kecil tengah besar ni, yang paling penting kita peruntukkan at least sejam sehari. Sejam quality time yang memang fokus untuk anak-anak. Iaitu dalam masa sejam tu kita tak main phone atau tak distracted dengan benda lain lah. Kita hanya fokus pada anak. Macam sekarang Aira ni dah pandai bersembangan, dah besar sikit, dah nak masuk 4 tahun. Dia ada panggil cakap-cakap time sebelum tidur. Dia memang ajak saya nak cakap-cakap. So, saya sembang lah dengan dia, apa yang buat kat sekolah, nanti nak buat apa weekend ni, nak buat apa, nak makan apa. Kita biar dia bersembang. Dia sendiri yang mengajak kita nak bersembang dan mengembangkan idea dia supaya dia berkembang lah pemikiran dia. Tapi kalau macam Aira tu, Fiza perasan kan? Aira ni, dia punya mulut dia punya keletah dia, aboy. Punyalah comelnya. Tapi senang tak kalau macam doktor sendiri nak tackle anak perempuan? Kadang-kadang budak perempuan ni, anak-anak perempuan ni kuat merajuk. Yang seorang ni pula jenis yang manja terlebih, yang merajuk terlebih. Macam mana kita nak memenangi hati anak-anak daripada pandangan Dr. Iza sendiri sebagai seorang bapa? Untuk memenangi hati anak-anak ni, kita kena, macam saya cakap tadi lah, spend time dengan diorang sebanyak mungkin. So anak-anak ni mereka akan tengok atau pergi pada orang yang meluangkan masa dan fokus pada mereka lebih banyak daripada orang lain. So itulah sebab hari tu PKP, jangan kita PKP 2 tahun. So ada hikmahnya dari segi masa tu memang 100% untuk mereka, untuk anak-anak. Macam wife saya duduk rumah dan saya pun kadang-kadang duduk rumah sebab kena kerja. So time tu memang 100% untuk mereka. So dah since kita dah dalam fasa peradaan pandemik ni, kita kena cari masa lah untuk anak-anak. Sebab jangan kita menyesal bila orang dah besar dan mereka tak nak dengan kita orang dah, masa tu dah terlambat lah. Doktor, faham lah bila kita dengar pepatah, bila anak-anak kita ni dah dapat kaki, dia punya lasak tu tak ingat. Apatah lagi kalau macam yang Aira ni pernah ada pengalaman ni sampai kena jahit dekat bahagian bawah dagu ni. Macam mana sebenarnya doktor dan juga Umi melalui momen tersebut, tengok anak berdarah luka padahal dia elok je, tak ada nangis apa sekalipun. Bila kita nak membesarkan anak-anak dalam keadaan yang lasak ni, kadang-kadang ada di antara ibu bapa yang menjadi hak ataupun mungkin jadi pemarah. Ada yang jenis yang skol anak, ada yang jenis rotan anak.
Tapi doktor dengan Umi bagaimana menghadapi cabaran tersebut? Untuk cabaran anak-anak ni memang dia membesar, dia akan explore sekeliling dia, buat banyak-banyak aktiviti. Memang ibu bapa kita, sebagai ibu bapa kita dah buat macam-macam lah untuk mencegah dia daripada jatuh ke atau luka ke. Tapi in the end dia akan berlaku lah. Rezeki nak berlaku kan. Macam Aira dia jadi dagu dia yang terkoyak tu sebab dia tengah main penutup biskut. Dia main kat lantai, dia tertolak, lost balance, tu jatuh dagu dekat lantai. So untuk ibu bapa, cubalah yang terbaik, dan kalau in the end terjadi juga benda-benda yang tak diingini, kita kena bersabar dan kita buat keputusan yang betul. Jangan, maksudnya kalau anak jatuh dari katil ke, kepala benjol ke, jangan tunggu lama-lama sebelum jumpa doktor. Kita kena cepat sebab anak-anak ni fragile atau fragile lah. Sebab saya pernah ada jumpa kes yang ibu bapa dia ambil tindakan lambat. Maksudnya, ialah dia jatuh katil, lepas tu dia ambil masa dalam beberapa hari baru nak datang ke hospital untuk dapatkan rawatan. So, keadaan tu dah kritikal masa tu, tapi alhamdulillah dapat diselamatkan. So, ibu bapa kena peka dengan anak-anak dan jangan buang masa, jangan melengah-lengahkan. Jangan berlengah-lengah. Sebab nyawa anak tu penting Dan kalau sakit ke, demam ke, janganlah bawa pergi taska. Terutamanya sekarang SFND kan tengah meningkat. So kalau nampak anak demam ke, ada ruam ke, ada macam blister atau lepuh di mulut atau kaki, janganlah bawa pergi ke bawa anak pergi tempat taska atau tempat asuhan dapatkan rawatan dulu. Kalau macam kita tengokkan karakter Dr. Izzah bersama dengan karakter Umi ni adalah di antara yang pelai je, yang sopan je. Untuk sebagai papa dengan mama ni, pernah tak marah anak, jeling anak, rotan anak ataupun mungkin jerit-jerit dengan anak? Cuba kongsikan dengan kita buat. Selalu yang nampak baik ni yang macam singa kan sebenarnya. Tapi tak ada cerita lebih lah. Tapi memang adalah berlaku, kita pernah tertengking ke anak lah, tertengking anak, naik suara. Atau kadang-kadang macam kita macam proses macam nak ugut tak ugut lah, macam kalau tak buat ni dapat ni macam tu. Tapi in the end kita memang rasa bersalah. Semua orang memang ada buat mistake, kita rasa bersalah, kita pergi ke anak balik, kita minta maaf, kita cakap apa kita maaf tu, maksudnya kita maaf sebab daddy buat macam ni tadi, kita explain balik, jadi sorry. Lepas tu ni lah offer lah, belanja aiskrim ke, belanja benda toys yang dia suka lah. Ambil baliklah hati anak-anak tu doktor. Masya-Allah. Kena jaga hati dia, jaga. Kalau tak nanti dia merajuk lama-lama ke apa Aira tu? Kita takut dia pendam perasaan tu dan dia akan mengganggu kesihatan mental anak tu. Sebab kecil dia anak kecil dia tak faham lagi kan perasaan sedih, marah tu macam mana. So kita kena pandai untuk mengambil hati dan menjaga jiwa dia orang. Tu ayat saya lah, kena jaga jiwa anak-anak. Kena jaga jiwa. Wah, itu adalah tips yang sesuai daripada Umi Nazira dan juga Dr. Izzah #jaga jiwa. Jaga jiwa. Boleh guna tu. Ini saya guna lah. Okey, dan Dr. Izzah sendiri, kita perhatikan macam Aira ni jarang sekali guna gadget. Adakah macam daddy Dr. Izzah ni marah kalau Aira guna gadget, ataupun cara untuk kita minimizekan penggunaan gadget kepada anak-anak? Okay. So berkenaan gadget ni kan memang untuk Aira kami memang ada bagi peruntukan masa untuk dia macam panggil screen time tempoh untuk tengok gadget atau TV lah. Kalau boleh kita nak paling banyak pun 2 jam sehari, tapi memang tak dapat lah. At least kita orang dah kalau keluar ke, maksudnya kalau screen time tu atau main tengok gadget tu hanya di rumah saja. Maksudnya kalau kita orang keluar, pergi makan ke, pergi jalan-jalan ke, memang tak ada screen time untuk Aira. Memang Aira kita orang train, kalau kita keluar di tempat public atau keluar dari rumah, memang tak ada phone untuk dia. Dia hanya akan dapat screen time tu hanya di rumah. So at least kita buat macam tu lah. Nak bagi 2 jam tu susah sikit lah. Tapi kita cuba mana yang boleh lah. Baik. Kalau macam Daddy Dr. Izzah sendiri dan juga untuk Umi Nazira kan, andai kata tiba-tiba Aira ataupun mungkin Aisyah dia cakap apa, Daddy,
I want to be a doctor. Or tiba-tiba daddy, mommy, I want to be celebrity like mommy. Tiba-tiba dia nak jadi basketball player, tiba-tiba nak jadi model. Dr. Iza akan cakap apa dekat anak-anak? Silakan doktor. Kita sebagai bapa, kita jangan menghalang impian anak-anak. Kita, bagi saya, dengan saya, kita bagi je apa dia nak jadi. Selagi dia tak bercanggah dengan agama dan juga inilah budaya kita sebagai orang Malaysia dan orang Melayu lah. Kita orang bebas bagi Haira atau Aisyah nak jadi apa-apa. Tapi tengoklah macam mana. Tengoklah jadi apa. Lepas tu kita bincang lah. Tunggu dia orang dah besar sikit, barulah kita bincang nak jadi apa ya? Kita bincang tu. Awak lagi baru, seorang baru 4 tahun, seorang baru nak masuk setahun next week actually. Aisyah next week masuk setahun. Wow. Itu gap 3 tahun ni. Adakah mungkin Aisyah akan dapat lagi seorang anak lagi 3 tahun? Ke macam mana doktor? Aisyah tu sebab itulah PKP kan masa tu. So baby PKP. Baby PKP. Allahu Akbar. Okey, sebelum kita ke segmen seterusnya, kita sebenarnya nak kongsikan sekali lagi untuk Pak Magala 2022 ni merupakan sebuah program anugerah digital di mana kita memberi penghargaan kepada 20 Best Papa and Mama Millennial yang bukan hanya setakat memberi pengaruh yang hebat dalam social media ya, tetapi memberi inspirasi yang cukup hebat buat para ibu bapa di luar sana. Jadi terus bersama dengan kami untuk Pak Magala 2022. Baiklah, Dr. Iza merupakan salah seorang penerima untuk Best Papa Millennial 2022 tetapi beliau tak terkecuali untuk berada dalam segmen Jawab Pantas. Jadi doktor, macam mana doktor jawab kertas peperiksaan untuk medical doktor, macam tu jugalah anda kena menjawab pertanyaan saya. Boleh ya doktor? Boleh. Okey, soalan yang pertama. Siapa lagi cerewet tentang anak? Dr. Iza ataupun Umi Nazira? Umi, tapi saya jawab saya. Siapa yang lagi OCD ataupun paranoid tentang kebersihan dan kesihatan anak? Umi. Actually sama lah dulu. Tak boleh sama je kita orang. Boleh pilih macam tu. Jaga hati. Betul. Okey. Sama. Baik. Ketiga, anak-anak lagi rapat dengan siapa? Doktor ataupun Umi? Dengan Umi, dengan ibu dia. Baik. Kalau anak sakit, siapa yang akan berjaga tengah malam? Dua-dua, kita ambil giliran. Siapa paling kerap buat me time? Kira Umi. Asal yang me time ni Mami Satu kata untuk dua anak-anak doktor. Okey, untuk Aira. Satu perkataan. Periang. Apa dia? Periang. Tapi kau lelaki. Tapi kau lelaki. Untuk Aisyah? Nak sebut clingy lah. Memang tak mau berkepit dengan mami daddy. Okey. Doktor, tarikh lahir Umi, tarikh lahir Aisyah, tarikh lahir Aira. Okey. Saya start dengan saya dululah. Saya 13/98 1987. Umi 20/98 1990. Aira 22/98 2018. Kita orang bulan 8 semua. Tapi Aisyah 2/6 2021 tahun lepas. Hebat. Doktor, saya rasa sebab itulah doktor jadi doktor sebab doktor hafal. Boleh lah. Okey, makanan kesukaan Umi, makanan kesukaan Aira, makanan kesukaan Aisyah. Silakan. Umi Umi dia macam mami dia dengan daddy dia. Dia suka Japanese food, Indian food dan mana food yang sedap lah. Tapi Aira dia suka makanan yang kurang berperisa, yang tak kuat sangat seperti mi soup, chawanmushi yang Japanese kan, telur tu. Itulah dia tu ada dengan nasi telur. Aisyah dia kecil lagi, semua benda dia makan. Dia makan nasi, bubur, sayur, ayam. Dia makan je sebab dia belum tahu lagi mana sedap tak sedap kan. Terorlah doktor ni. Dia lah saya rasa antara papa yang boleh jawab soalan-soalan kita dengan begitu hebatnya. Tapi kan bila
kita cakap pasal hashtag Dr. Iza Shares. Jarang-jarang sekali kita nampak doktor boleh berbual. Saya dengan wakil pihak Pak Emma ni rasa cukup bertuah sekali lah sebab doktor sudi untuk berkongsikan Pak Emma Gala 2022 berkenaan dengan perkongsian dan juga tips keibubapaan. Tapi sebenarnya doktor dah share dengan kita orang. Kita orang pun ada sesuatu yang nak kongsikan dengan doktor. Doktor nak tahu apa tak? Nak tahu? Cerita sikit. Cerita sikit. Kita tak cerita. Kita tunjuk je. Jom sama-sama kita lihat VTE. Dr. Muhammad Iza Anwari, Datuk Seri Abdul Ghani merupakan seorang doktor perubatan yang kini berkhidmat bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menerusi media sosialnya, Dr. Iza cukup dikenali kerana sering berkongsi pelbagai informasi mengenai kesihatan anak-anak dan ibu, malah sering menggunakan tagline #DrIzaShares yang begitu dekat dengan semua. Perkongsian bermanfaat yang selalu dibuat olehnya membuatkan dirinya menjadi inspirasi kepada ibu bapa yang lain. Doktor yang cukup aktif bermain bola keranjang di masa lapangnya ini mengikat tali cinta saat disatukan bersama isterinya, pelakon cantik manis Umi Nazira pada 23 Julai 2017. Pasangan ini dikurniakan dengan dua orang cahaya mata perempuan, Aira Anisha dan Aisyah Arshilia yang kini berusia hampir setahun. Sisi kebapaan Dr. Izar amat jelas dengan layanan, sikap mengambil berat dan keprihatinannya kepada isteri serta anak-anak tersayang. Teruslah menjadi personaliti yang begitu berkarisma, suami dan bapa paling penyayang buat insan-insan tersayang. Bila kita bercakap mengenai kasih sayang, bukan setakat seorang ibu sahaja yang mampu untuk memberikan kasih sayang yang luar biasa. Bapa ataupun ayah ataupun papa ataupun abuya juga menggalas amanah dan juga tanggungjawab yang sama. Di saat Dr. Iza sendiri sibuk dengan kerjaya membantu masyarakat tetapi masih lagi memberi 100% perhatian buat anak-anak tersayang Aira dan juga Aisyah bersama dengan isteri tercinta. Inilah dia, anak-anak best friend forever untuk Dr. Iza. Tapi doktor, bila kita bercakap mengenai best friend, pastinya Dr. Iza ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada best friend Dr. Iza, iaitu Aisyah dan juga Aira. Andai satu masa nanti doktor, mungkin Aisyah ataupun Aira meninggalkan diri doktor dan juga Umi lagi awal daripada Dr. Iza dan juga Umi sendiri di muka bumi. Kalaulah ada satu masa, satu ruang yang ingin disampaikan kepada Aisyah dan juga Aira, apa yang doktor nak sampaikan? Silakan doktor. Pedik soalan ni. So, Aisyah dan Aira, Daddy dan Mami dah berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan Aira dan Aisyah dengan segala kasih sayang dan juga apa jua benda lah yang kita anggap sempurna untuk anda berdua. So sekiranya apa yang kami lakukan ni tak memadai atau tak cukup, maafkan kami. Dan itulah, kami akan tetap menyayangi anda berdua, insya-Allah. Sebab memang pedih kalau anak meninggalkan kita sebelum ibu bapa. Tu soalan dia kan? Soalan dia macam tu, kalau anak meninggalkan kita sebelum ibu bapa. So tak dapat bayangkan lah macam mana perasaan tu. Dan kita berdoa agar kita takkan menempuh that kind of experience lah. Amin. Kita dengar Dr. Iza cakap je sebab Dr. Iza yang sentiasa melihat, kadang-kadang macam Dr. Iza sendiri yang mungkin pernah menempuh pengalaman melihat ibu bapa yang kehilangan cahaya mata. Tapi apa-apa pun doktor, pastinya secara eksklusif di Pak Emma Gala 2022, sekali lagi kita dah dengarkan kata-kata nasihat buat puteri-puteri tercinta Dr. Iza. Memang kasih sayang dan juga cinta seorang bapa kepada anak-anaknya takkan putus, di mana anda adalah hero pertama untuk puteri-puteri tersayang. Jadi, terima kasih banyak doktor. Tanya sekali lagi, di mana doktor menjadi penerima untuk Best Papa Millennial 2022.
Teruskan menjadi Okay. papa yang terbaik untuk Aira dan juga untuk Aisyah, insya-Allah. Jadi saya InsyaAllah. akhiri dengan kata-kata hikmah ini, di mana ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Ayah tak pernah mengkhianati, apatah lagi ayah menyakiti hati anak perempuannya. Dan kepada anda semua yang setia menonton kami di Pak Emma Gala 2022, sentiasa ingatkan bahawa sebuah program Anugerah Digital ini bukan setakat memberi penghargaan kepada 20 best papa and mama milenial yang mempunyai pengaruh yang kuat di social media, tetapi sentiasa memberi inspirasi yang cukup bermanfaat buat para ibu bapa luar sana. Pastinya Dr. Izar adalah salah seorang penerima anugerah dari kami. Sekali lagi Dr. Izar, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih Fiza, terima kasih Pak Emma.